Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She's holding dice, love over sex on ice. We know I can teach her, beep, up in my team. Take my dinero, ya si quieres. Oh, Berlawan nampak kan? berlawan Fadli. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Pagi-pagi kita ceritakan anda dengan sedikit tadi video. Siapakah gerangannya tu? Itu adalah salah seorang bintang yang bakal menjadi sinar harapan. Namanya Syah Elinia. Beliau ni salah seorang daripada pelakon utama untuk si TikTok drama terbaru dekat TV3. Baik, nanti kita akan bersama dengan mereka. Tapi apa pun, selamat pagi terima kasih kerana bangun pagi-pagi bersama kami di MHI. Harapnya kita semua sihat walafiat. Doakan kesihatan. Sekarang kita kena sentiasa berdoa lah tentang kesihatan ni. Kalau tak sihat, kita pun sendiri terjejas dengan kualiti hidup kita. Betul. Kalau boleh kan, kita kena lihat bukan saja diri kita kan Faria. Kita kena lihat orang kat sekeliling kita juga kan. Kena tanya juga, tanya khabar. Even though kawan-kawan kita pun sama, kau sihat ke tak? Aku, kalau dia itu kita kena tanya juga. Betul. Sebab kita takut-takut kan ada di antara kita yang macam merahsiakan kesihatan kita. Itu kita risau tau. Betul. Kan? Jadi kita tak nak risau hari ni. Tadi kita dah tunjuk dah sedikit sedutan. Asal di? Kena di. Sila berdiri. Kita nak bergerak. Kita nak bergerak sekarang. Tadi awak macam ulat kena garam tadi kan. Jalan kena TikTok. Okey, kita nak bersama dengan Syah Elinia. Syah Elinia. Ya, dan juga Nadia Akila. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara bangun tidur. Kita nak ceria. Selamat pagi. Mana visual je, kita tak nampak lagi ni. Mana ni? Nampak kita ya. Okey. Wih, cantiknya pagi-pagi pun cantik dah. Itu pagi. Belum tengah hari petang. Okey, kita nak mulakan pagi ni, kadang-kadang kita mulakan pagi dengan senaman, exercise dan sebagainya. Tapi kita kan ikutkan peredaran zaman sekarang ni. Kan? Nak ceria, nak apa semua, kena mulakan dengan TikTok dulu. Nak tanyalah pandangan. First, Nadia dulu. Pandangan Nadia lah tentang TikTok ni kan. Menjadi antara platform, sebab kita sekarang ni kan kuarantin di rumah, kena banyakkan diri di rumah. Jadi bagaimana melihat pentingnya sekarang ni platform TikTok ni dengan berkongsi ilmu, kadang-kadang kita menceriakan diri, melihat apa yang ada dalam tu kan. Dia macam terapi lah untuk orang yang buat konten tu, dan juga bila you buat konten yang tepat dan benar, dia berfaedah lah pada orang yang menengok tu. Macam Syah pula, bagaimana Syah untuk buat TikTok ni? Yelah, sebab bila Syah dah buat dah buat macam cabaran dekat aplikasi TikTok tu kan. Ada juga di antara netizen ni kata, alamak Syah ni macam gedik lah kan. Gedik, seksi. Gedik, seksi dan sebagainya. Jadi bagaimana Syah kan nak menangkis benda tu? Sebab benda tu apa yang kita buat tu adalah salah satu inisiatif kita sendiri kan. Jadi macam mana Syah? Bagi Syah, personally macam kita buat TikTok, kita buat konten tu untuk diri kita sendiri tau, bukan untuk puaskan hati orang lain. Jadi apa orang nak cakap, just do whatever makes you happy. Yes, betul. Hari ni kita nak bagi kalian happy juga, Nadia happy juga, Syah happy dan juga penonton MHI. Kita nak bagi cabaran kepada kalian. Betul. Kita bagi cabaran kalian mengajar kami buat TikTok ni. Antara tarian sekarang jadi trend juga ke Fat? Yang ni trend lah juga. Sebab saya personally memang saya tak ikut tau TikTok ni. Itu saya tak tahulah aplikasi pula. Saya tak tahu cabaran apa yang Faria nak tunjuk ni. Macam mana? Okey, boleh tak? Okey, cabaran ni. Alamak. Boleh? Okey. So kita kena buat macam tu lah. Boleh? Boleh ya? Nadia boleh? Syah? Syah boleh? Sekejap, Syah lupa dia punya video, tapi Syah rasa boleh. Saya pun baru tengok ni. Tak tahu nak buat macam mana. Ikut rentak lagu je lah kot. Ikut rentak lagu lah. Kan? Okey, jom. Kita mulakan. Okey. Cerita dulu. Dia macam asal leher. Okey.
Okey, Syah pula buat. Okey, Syah. Yes. Dia kena ikut kreativiti kita sendirilah kan. Tak semestinya kita kena ikut orang tu kan. Betul kan? Okey. Syah dan juga Nadia, terima kasih dengan cabaran ni. Nanti kita akan bersama dengan Nadia dengan Syah. Betul? Sebab ada juga perkembangan yang kita nak bawakan tentang si TikTok. Si TikTok tu nanti. Kita akan hubungi kalian berdua dan juga kita akan bersama dengan Nizam Zaidi juga nanti. Okey, terima kasih. Rehat-rehat dulu, minum kopi dulu. Ui, dia bagus bila kita dah buat TikTok ni. Dia rasa macam penat satu hal. Hilang ngantuk semua. Hilang ngantuk. Bagus lah. Macam adrenalin tu dah berjalan lah. Oh, baik. Okey. Ya. Kita tinggal... betul lah, lengur. Okey, sementara kita beriakan Nadia dan juga Syah berehat dulu minum kopi. Kita hari ini juga kita akan menyentuh berkenaan dengan bagaimana ini kita antara yang aktif di TikTok. Betul. Kan? Antara aktiviti yang kita boleh lakukan untuk terapi diri. Tapi bagaimana pula anak-anak kita ni? Betul. Kan, yang berusia masih kecil lagi. Mereka dah bertahun juga tidak keluar beriadah di luar. Sebab anak-anak ni kadang-kadang bila menjadi bonus kepada mereka yang ada rumah yang ada tanah. Yang duduk rumah yang tipe bertingkat tu macam mana? Macam mana pula kan? Lepas tu persekitaran pun kecil apa semua, risau juga kan. Ada juga saya lihat video yang ada anak kecil ni. Dia macam biasanya mak ayah bawa balik kampung kan. Tapi bila dah terdapat balik kampung, dia paksa juga mak ayah dia balik kampung. Kena tahan dekat polis tu kan. Sampai menangis dah budak tu kan. Kerinduan tu kan. Betul, kerinduan tu. Jadi itu adalah salah satu daripada cara untuk terapi minda untuk kanak-kanak. Supaya mereka ni keluar sedikit kan. Ambil udara segar dan sebagainya. Baik. Jadi kita nak bincangkan berkenaan dengan apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh anak-anak. Ini membabitkan perkembangan psikologi mereka, mental dan juga emosi mereka juga ketika berdepan dengan pandemik ini. Jadi hari ini kita akan menyentuh berkenaan isu ini. Betul, isu ini. Dan apa kata untuk waktu ini kita nak lihatlah dulu. Ini antara aktiviti kanak-kanak ketika berada dekat rumah. Mungkin anda boleh mengambil salah satu daripada pendekatan ini untuk kita gunakan sisi keluarga kita yang berada dekat rumah. Jom kita saksikan. tu. Aduh, teringat pula anak kita ada rumah semua kan. Tapi itulah dia, kalau bisa kata kita memang tak boleh nak bawa anak kita keluar disebabkan pandemik ini, kita harus ada macam-macam idea lah sendiri kan. Inisiatif sendirilah mak ayah kita tu nak buat macam mana kan. Kadang-kadang kita boleh tanya anak kita juga tau. Suka apa kan. Kita bagi pilihan, okey, mana satu yang awak nak kita buat ni nak kan. Kadang-kadang sebab kita lihat minat mereka kan, dah lama tak jumpa kawan-kawan dan sebagainya, mungkin itu yang best mereka lakukan. Bermain bersama mereka tapi buat pilihan lah. Tanya juga minat mereka bagaimana. Ini kita nak menyentuh berkenaan isu ini, perkembangan anak-anak dengan aktiviti di rumah ini. Kita nak bersama dengan tetamu yang sudah ada sekarang ni. So, kita boleh berhubung secara maya. Afad, kita perkenalkan Farah Putri Negara Ahmad Baharu, merupakan pakar psikologi klinikal. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Farah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bersama dengan Farah Putri Negara juga kita bersama dengan Tia Muhammad Ghazali, salah seorang ibu, dan juga bersama dengan Puan Norizat Ahmad. Beliau merupakan salah seorang pada ibu dan juga usahawan Isha Bake. Ini memang bagus ni untuk anak kita nak belajar buat kek semua. Kita ada sebenarnya Farah pun ibu juga, 3 ibu, tapi satu je kita boleh bagi pakar lah, 2 ibu kepada anak-anak ni, bagaimana mereka bersama-sama dengan anak ketika ini aktivitinya, dan kita ada juga pakar psikologi. Betul. Baik. Kita nak tanya siapa dulu ni? Okey, kita nak tanya ibu dululah ya. Tia. Okey. Okey, Tia katanya anak sekarang umur 4 tahun 3 tahun. 3 tahun. Okey. Nak tanya, dalam keadaan sekarang ni kita 2 tahun ni, dah 2 tahun kita berdepan dengan pandemik ni kan. Pastinya ada keinginan, kehendak anak tu nak keluar. Jadi apa yang sekarang ni selalu anak tanya pada Tia?
macam nak ke mana-mana ke kan? Keinginan sangat. Okey, buat masa ni anak saya masih kecil, belum lagi tahu nak ajak keluar pergi jalan, tapi dia ada tunjukkan yang dia nak naik kereta. Dia nak jalan-jalan naik kereta. Jadi saya memang akan kena bawa dia masuk kereta, main dalam kereta sekejap. Kalau saya ada masa, saya akan bawa dia pergi jalan di kawasan rumah sahajalah. Betul lah kan. Maknanya dia pun rindu kan nak ni. Selalunya kalau tak biasanya sebelum pandemik itulah memang dia dah biasa bawa dia pergi jalan naik kereta dan sebagainya. Itu rutin lah kan. Waktu pandemik ni mungkin lah bawa naik kereta, pusing-pusing taman pun dah jadilah. Betul? Buat syarat lah orang cakap kan. Macam Puan Norizan pula, Puan Norizan ni bagus juga ni sebab salah seorang daripada usahawan kek ni kan. Nak tahu juga, adakah dengan memberikan pendekatan makanan berunsurkan kek ni sebenarnya dapat memberikan seribu satu makna untuk anak kita tu. Kadang-kadang anak kecil ni, kadang kita tahu bahawa mereka ni macam tak pandai sangatlah benda-benda apa semua tu kan. Jadi macam mana caranya untuk kita nak bermain bersama anak tu dalam pada masa yang sama juga nak mengajar anak kita tentang kek tu sendiri. Saya selalunya bagikan masa. Untuk belajar pagi pergi PR, lepas tu sebelah petang bermain dengan anak-anak. Okey. Anak dekat sebelah tu ke Puan Rizan? Ya, ada di sebelah. Mana dia tunjuk sikit muka? Tengok mana anaknya. Mana dia? Nama siapa anak? Hai, selamat pagi. Kalisha ya nama? Ella Sofia. Ella Sofia. Okey. Oh lah, okey. Nanti sekejap lagi kita nak tengok dia buat kek. Buat kek tu macam mana. Kita orang ni tak pandai ni buat kek. Okey, sebentar kita nak tanya Farah. Farah dah dengar macam mana anak berusia 3 tahun pun sekarang ni dah tunjuk kereta kan, nak pergi berjalan-jalan dan sebagainya. Maknanya di usia awal 3 tahun tu pun kita tahu bila dah ada menunjukkan sebegitu, maknanya mereka juga ada rasa satu mungkin tekanan kan. Kita tak tahu sebab kadang-kadang ni tak tahu nak cakap macam kita orang cakap stres lah dan sebagainya. Bagaimana Farah melihat isu yang dilalui oleh kanak-kanak ni ketika berdepan pandemik ni dengan kita tak naklah dia rasa macam stres dan sebagainya kan? So basically kalau sekarang ni kan ada banyak kanak-kanak semua kat rumah, tak pergi sekolah, tak pergi kindergarten kan. So apa yang berlaku ni, orang kadang-kadang apa yang berlaku ni adalah mereka tak cukup stimulasi dari segi kognitif dan secara sosial. Maksudnya macam kalau selalunya anak-anak pergi sekolah ke ataupun boleh pergi rumah orang lain ke, so dia boleh bergaul dengan kanak-kanak lain, dia boleh learn new things. Tapi sekarang selalu bersama ibu, ayah dengan ahli keluarga yang terdekat lah. So kalau ahli keluarga ni ada ibu bapa yang very free ke atau pandai membahagikan masa, semua okey lah insyaAllah. Tapi kalau tak, susah sikit lah. Especially macam sekarang ni kan selalu ibu dengan ayah kena kerja sebab macam itulah hidup kita kan. So so siapa nak ajar mereka atau siapa nak spend time dengan dorang buat aktiviti yang selalu kita buat kat sekolah. Sebab teacher kan pakar. Betul. Kalau sebelum ni mungkin kita boleh lepaskan sikit lah kan anak kita kepada guru-guru kan untuk nak ajar kita bermacam-macam perkara ataupun benda. Tapi sekarang ini memang tumpuan 100% ibu bapa harus berikan kepada anak kita ni. Kalau sebelum ni mungkin kita lihat saja anak kita belajar, tapi mulai pandemik ini kita kena bersama-sama belajar dengan anak-anak kita tu kan. Macam mana Puan Farah, kita nak tahulah anak-anak kita ni berada dalam keadaan yang stres, tertekan. Adakah anak kita ni akan membuat perkara-perkara di luar jangkaan? Macam mana kita nak kena pasti anak kita tu berada dalam keadaan tekanan emosi itu, Puan Farah? Okey, kalau nak tahu sama ada anak dalam sedang mendapat tekanan tu, kita kena tengok dia ada perubahan dari segi dia punya tingkah laku tak. So kadang-kadang kita ibu bapa kita tahu anak kita maybe satu ni jenis friendly, suka cakap, suka menari ke. So tiba-tiba kalau boleh nampak dia punya mood tu bertukar, for example tiba-tiba dia kuat marah, dia nak menyendiri, dia cuma suka benda yang dia suka buat dulu dia tak suka buat sekarang. So there is a sign lah yang anak tu mungkin dah tertekan. So kenapa dia tertekan? Mungkin sebab of course macam sekarang anak saya pun baru 5 tahun dia dah buat kelas online kan. So
it's not easy. Macam kita boleh macam, okay Farah, you can do this, Farah kena sabar, sikit lagi. Dia macam, mama, Ya, betul. tidur. Betul. So it's difficult. So kadang kita pun bila ibu bapa bekerja, sometimes tengah meeting, anak you tengah complain macam, jangan bising. So, all the time kena reject macam tu, sakit tau. So kadang kids pun macam, I cannot take it. So kadang kalau parents pun stress, mesti akan jatuh ke anak. So it's very important untuk parents kena tenangkan diri and tahu macam nak handle stress so that anak-anak tak terkena. Baik. Kita cakap bila Farah cakap bagaimana nak menguruskan stres tu kan. Kita nak tanya Puan Tia. Okey, bagaimana Puan Tia menguruskan rasa tekanan ni kepada anak-anak kan? Ada aktiviti-aktiviti yang memang ada inovasi sendiri ke, macam mana nak ajak mereka ni supaya rasa tidak terlalu boring kan? Kebersamaan tu kiranya dapat diadakan dengan seronok. Bagaimana? Okey, macam saya melakukan aktiviti dengan anak di rumah. Okey, kita susun jadual. Okey, kita buat latihan akademik. Lepas tu kita ada buat sesi masak menu-menu yang simple. Lepas tu kita berkebun, kita siram pokok, kita buat aktiviti di luar rumah, berbasikal. And then kalau untuk masa yang lebih banyak lagi, kita boleh buat art, kita buat painting. Kiranya kita kena sediakan macam-macam aktiviti, banyak aktiviti. Tak boleh dengan satu aktiviti. Kadang-kadang ni kan Farah cepat bosan kan? Betul. Mama ayah asyik buat benda ni je kan. Kita kena kreatif lah kan. Memang setiap hari memang Puan Tia kena ada je lah nak fikir kan untuk aktiviti anak. Betul. Saya sebenarnya bila kita dah melalui PKP daripada tahun lepas, jadi saya untuk yang kali ni saya lebih bersedialah. Maksudnya saya dah siapkan jadual dalam masa seminggu, apa program dia, apa bahan-bahan yang saya kena sediakan untuk anak. Baguslah macam ni kan. Dah ada jadual. Wow. Macam Puan Nurizan pula. Puan Nurizan, tadi kan kita dah tengok anaknya tu dah bersedia lah dengan kek kat depan tu. Kan? Anaknya tu nak tunjukkan kepada kami ke kek yang dah pun dihasilkan? Boleh tak tunjuk? Mana? Okey. Jom. Okey, jom. Kita nak menghias ya? Ya, tengah menghias. Okey. Ini memang aktiviti yang biasa dilakukan bersama lah, menghias kek. Ya, masa dia orang macam bosan di rumah, hari-hari dalam rumah je, so saya baking, tapi bila dia cuba macam nak tolong, so saya kek lah buat kek macam ni untuk dia, bagi dia rasa tak bosan. Lama-lama dia pula yang minat nak hias kek apa semua ni kan. Okey, kita nak tengok macam mana menghias kek ni. Boleh tunjuk dekat kakak dan pakcik. Kakak dan pakcik. Kela kan? Kela tunjuk dekat ni kami semua. Nak tengok cantik kek dia tu. Ini apa dia? Dia punya tema ni. Itu gambar apa? Tema apa tu? Cuba beritahu dekat pakcik ni. Kela. Okey. Frozen. Okey. Nanti bolehlah bagi kami makan rasa nanti kan. Okey. Jadi Puan Farah, adakah kita nak menyusun pelbagai jadual aktiviti-aktiviti kepada anak-anak kita ni harus mengikut prestasi mereka ataupun harus mengikut peringkat umur mereka? Ada mungkin di antara kita yang semacam permainan-permainan yang disediakan oleh ibu bapa kita ni kadang macam tak sesuai lah untuk peringkat umur macam ni. Mencabar juga sebenarnya. Mencabar juga kan. Tanggungjawab ibu bapa tu sekarang. Macam mana Puan Farah? Memang mencabar lah, especially kalau macam kita parents, kita bukan train for this, kita bukan teachers, memang mencabar. So saya rasa time ni lah, sebab kita pun online kan, kita ada Google semua tu, kita kena belajar sikit lah apa yang sesuai untuk anak kita. Tetapi don't make it so stressful lah. Sebab kita cuma kita kena buat aktiviti yang kita tahu anak kita minat and then sesuai dengan umur. So how to do this is mana kita boleh tanya teacher, kita tengok apa yang teacher sedang ajar, kita just supplement ataupun kita just buat something simple je. So especially kalau macam untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun macam tu, so many things you can do at home. Yang penting
dia kena ada minat nak buat benda tu dan dia ada kawan nak buat benda tu. Kalau I think kanak-kanak yang lebih lebih tua sikit macam 8 and 9, it's okay, dia boleh buat sendirilah. Tapi 5 and below tu kena ada kawan lah. That's why kadang-kadang kalau perasan, macam sometimes kita ajak anak kita kat rumah tu, it doesn't really work. Tapi bila dia pergi sekolah atau dia pergi kindergarten, somehow it's faster. Sebab dia sama-sama dengan kawan. So it's like fun. So parents kena go back to basics and have fun. Baik. Terima kasih banyak-banyak Farah, Tia dan juga Puan Norizan kan di atas perkongsian ini. Kita tahu ini adalah tanggungjawab baru sebenarnya yang mungkin sebelum ni ibu bapa tak melaluinya, tapi ini adalah sangat besar. Kita lakukan sama-sama lah kepada ibu bapa, mungkin juga adik-beradik yang lain mana yang dah besar tu pun perlu juga kan bantu. Okey, jadi terima kasih kepada ketiga-tiganya. Selamat bermainlah bersama dengan anak-anak kat rumah tu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Itu pentingnya sebenarnya galakan daripada ibu bapa kan. Kalau sebelum ni mungkin kita boleh macam tengok-tengok CCTV je kan. Sekarang ini kalau ibu bapa yang mana pentingkan gadget tu kan, kena tolak tepi dulu apa semua, fokus kepada perkembangan tumbesaran anak-anak kita tu yang berada dekat rumah kan. Betul. Okey. Baik. Ya. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan katanya berkenaan dengan ibadah umrah yang bakal dibuka nanti dan juga sedikit keadaan cuaca yang sekarang ni tak tentu juga kan. Betul. Baik, semuanya selepas ini di MHI. What song is this? Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan saya dan Fariha di MHI pada pagi ini. Dan seperti mana yang Fariha katakan tadi kan, pintu masuk untuk kita nak menunaikan ibadah umrah dah pun dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi. Bakal dibuka sebenarnya pada 1 Muharram, tak silap saya, pada 9 Ogos nanti. Dan ianya menarik nafas lega lah untuk anda semua yang mungkin nak menunaikan ibadah umrah yang dah pun tertangguh bertahun-tahun lamanya. Jadi anda bolehlah menunaikan umrah nanti. Tetapi Kerajaan Arab Saudi sebenarnya meletakkan beberapa syarat lah untuk anda semua yang nak menunaikan ibadah umrah itu. Ada negara-negara yang harus mencari negara ketiga untuk menjalani kuarantin sebelum terbang terus ke Arab Saudi. Macam negara kita, alhamdulillah, boleh terus terbang ke Arab Saudi. Baik, untuk memperkatakan tentang perkara ini, ibadah umrah yang kembali dibuka, kita terus saja bersama dengan Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji ataupun PAPO. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Okey, baik Datuk Seri, saya rasa ini adalah salah satu daripada perkara yang menggembirakan kita ni yang nak menunaikan umrah. Jadi bagaimanakah apa yang mungkin Datuk Seri boleh katakan apabila Arab Saudi membuka kembali pintu untuk kita kembali menunaikan ibadah umrah di sana? Ya, Malaysia ni alhamdulillah selama ni pun memang dibenarkan untuk melakukan umrah. Ya. Masa negara-negara yang lain tidak dibenarkan, kita di Malaysia dibenarkan. Jadi yang baru ni diumumkan 1 Muharram boleh pergi itu adalah lanjutan daripada yang sebelum ni pun memang kita dibenarkan. Cuma kita ni kalau nak keluar ni mungkin ada mendapat kelulusan dulu daripada kita punya negara, iaitu daripada MKM dan juga daripada immigration. Jadi kita pun alhamdulillah mana dapat peluang untuk pergi dan tidak termasuk daripada negara-negara yang tidak dibenarkan. Ya, alhamdulillah lah. Okey, jadi mungkin ada di antara kita yang macam sebelum ini nak menunaikan ibadah umrah tertangguh sebelum ini. Tapi apabila mereka dah tahu dah Arab Saudi dah buka kembali pintu untuk nak menunaikan ibadah umrah ni, jadi mereka macam terfikir ataupun tertanya-tanya, apakah persediaan yang harus mereka ni lakukan untuk mereka nak menunaikan ibadah umrah nanti, Datuk Seri? Ya, kalau kita tengok memang selama ni pun Saudi memang buka untuk rakyat Malaysia untuk melakukan umrah. Cuma baru ni masa pergi haji tu berhentikan kejap lah. Jadi kami dah dibuka balik. Tetapi saya kata tadi, kita boleh pergi tetapi negara kita masih ada lagi sekatan dan sebagainya. Kerana pandemik. Jadi kalau kita nak pergi sana, kita mesti bersedia dan ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Saudi lah. Dari segi vaksinasi dia, dari segi umur dan sebagainya kita kena ikut. Okey, dan saya percaya andai kata kalau kita ni yang nak menunaikan ibadah umrah di sana, mungkin kosnya tu mungkin agak tinggi sikitlah kan persediaannya berbanding sebelum ini. Jadi bagaimana Datuk Seri nak bercakap tentang kos untuk kita nak menunaikan ibadah umrah itu nanti? Okey, kos kalau kita tengok memang tinggi kerana kalau sebelum ni
package mungkin harga 4,000 lebih ke 5,000 lebih. Ya. Tetapi dengan pandemik ni berkemungkinan 9,000 ke 10,000 lah. Kerana pertama kalau kita kaji dari segi penerbangan, mungkin ada penambahan. Dari segi kos visa, kalau asalnya percuma, lepas tu 300 lebih, naik 700 lebih, mungkin sekarang ni dengan insurans, dengan swab mungkin ke 1,000 lebih. Ya. Lepas tu bilik-bilik pula kita kena duduk satu bilik berdua. Kalau dulu kita duduk berempat dan berlima. Dan sekali pula hotel disediakan, hotel yang disediakan oleh muasasah. Jadi kos akan meningkat sebenarnya. Ya, itulah dia. Nak tak nak kita kena bagi juga kos ni kan, sebab memang totally dah berubah semua kan kalau kita nak menunaikan ibadah umrah ni. Okey, baik Datuk Seri, yang terakhir sekali mungkin Datuk Seri boleh kongsikan tentang mungkin harapan ataupun nasihatlah kepada bakal jemaah kita yang nak menunaikan ibadah umrah nanti. Silakan Datuk Seri. Ya, pada mereka yang perlu pergi ibadah umrah, pertama kali mesti ada kesihatan dan kita telah dibuat dos. Kerana kalau kita tak divaksinkan dengan penuhnya, mungkin kita tidak dibenarkan. Kita kena mesti ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson sebagainya. Kita kena buat dulu. Itu kena tetapkan. Lepas tu kalau yang buat Sinovac tu, mungkin dia kena tambah lagi booster lah kata orang. Jadi semua tu kita kena buat, and then kita kena sihat, baru kita boleh pergi. Ya, insya-Allah kita doakan segala urusan jemaah-jemaah kita yang nak menunaikan ibadah umrah itu nanti dipermudahkanlah kan. Datuk Seri pun sama juga, jaga kesihatan semua. Okey? Insya-Allah kita akan berjumpa nanti. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri. Okey, itu dah kita dah pun bersama dengan Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji ataupun PAPOH. Itulah dia. Jadi kepada anda semua, macam saya sendiri Faria, saya pun salah seorang daripada individu yang akan menunaikan umrah sepatutnya. Tapi tak tahu, memang tiba-tiba pandemik terpaksa postpone lah. Dan pihak daripada agensi yang menguruskan umrah tu pun tak boleh nak bagi tahu date bila. Tak apalah, kita dah merancang apa yang terbaik dan pastinya yang datang yang terbaik itu daripada Allah SWT. Kita doakan yang terbaik semuanya untuk kita semualah sebenarnya. InsyaAllah, amin. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan ni cuaca ni. Perubahan cuaca yang tidak menentu kan. Kata sekejap panas, lepas tu tiba petang tu hujan lebat, lepas tu panas dan kering. Sepatutnya apa yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi katanya sekarang ni kita berhadapan dengan cuaca monsun barat daya kan, panas dan juga kering. Kita tahu lebih lanjut berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ni berkenaan dengan cuaca yang dihadapi oleh Malaysia, iaitu fenomena El Nino dan juga La Nina. Bersama dengan Encik Jailan Simon, itu Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Cik Jalan, ramai ni tahu ni kan, kita yang bukannya pakar dalam bidang ni, kita duk tahu pasal cuaca yang panas terik kan. Tapi kita tak tahu puncanya tu bagaimana kan. Mungkin Encik Jalan boleh kongsikan tentang apakah puncanya berlaku cuaca yang panas sebegini rupa. Okey, sebenarnya negara kita dalam monsun barat daya sekarang ya, di mana angin bertiup pada arah barat daya. Biasanya bila monsun barat daya ni memang dalam bulan 7 ni kita akan mengalami cuaca yang agak kering, kurang bilangan hari hujan tu, jadi menyebabkan cuaca agak panas sedikit. Dan biasanya dia akan berterusan sehingga pertengahan bulan 9. Tetapi sebenarnya tahun ini kita sebenarnya agak sejuk ya kalau berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, disebabkan perubahan daripada fenomena La Nina yang sederhana kepada fenomena neutral. Jadi pada awalnya monsun barat daya itu bulan 5, bulan 6 dan awal bulan 7 hari itu kita memang suhunya lebih rendah berbanding biasa. Tetapi sekarang ini telah kembali kepada yang biasa. Sebab itu kita terasa agak panas berbanding 2 minggu lepas lah. Tapi sebenarnya suhu ini adalah suhu yang biasa kita alami setiap tahun. Tidak ada yang luar biasa ya. Maknanya tak adalah gelombang haba yang sebelum dikata akan kita hadapi semua ni kan? Tidak. Itu cuma berlaku di utara Amerika dan sebagainya. Di negara kita setakat ini, tahun ni kita jarang mencatatkan suhu melebihi 35 degree Celsius. Untuk makluman ya, kita punya definisi gelombang haba adalah suhu melebihi 37 degree Celsius selama 3 hari berturut-turut. Tapi setakat ni tak ada, setakat bulan 7 ni kita belum mencatatkan suhu melebihi 35 untuk 3 hari berturut-turut. Jadi memang masih jauh lah untuk mencapai gelombang haba dan kita tidak menjangkakan akan berlaku gelombang haba tahun ini.
cuma perasaan kita je lah kan. Kasi macam panas sangat apa semua. Duduk kan. rumah. Itu ada. Jadi adakah cuaca panas ini macam seperti mana Encik Jalan kata ianya akan berterusan sehingga September kan? Adakah ianya akan diselang-seli dengan keadaan hujan lebat ataupun sebagainya? Encik Jalan. Betul, sebab bila monsun barat daya ni biasanya pada waktu malam ya terbentuk pembentukan awan di Selat Melaka tu. Kadang-kadang pagi dia boleh sampai ke pantai lah. Jadi kadang-kadang sebelah pagi tu kita ada garis badai dan hujan lebat atau riuk petir di sebelah pagi. Dan kadang-kadang juga bila angin menumpu di setengah-setengah ada masa break dia, dia akan berlaku ribut petir lah. Seperti di pantai timur sekarang ni banyak berlaku ribut petir, terutama di Kelantan, Terengganu dan juga di Pahang pada sebelah petang. Begitu juga di Sabah ya, tapi macam di tempat-tempat lain agak kering lah pada masa ni. Encik Jalan, bagaimana pula nanti jangkaan perubahan cuaca pada pertengahan September nanti? Bila masuk pertengahan September tu kita biasanya akan menghadapi musim peralihan monsun. Maknanya berubah dari barat daya kepada monsun timur laut. Jadi pada masa itu biasanya kita akan mengalami angin yang perlahan dan dari pelbagai arah. Ini menyebabkan udara kita tak stabil. Bila udara tak stabil, kita akan berlaku banyak ribut petir terutama pada sebelah petang di negeri-negeri pantai barat. Jadi masa tu biasanya banyak ribut petir, angin kencang dan kadang-kadang banjir kilat lah di pantai barat Semenanjung selepas pertengahan bulan September. Tapi sebelum tu kita kena tengok keadaan kering ni lah, sebab kalau kering ni berterusan kita kena hati-hati sebab takut ada jerebu pula nanti. Ini kebiasaannya dalam bulan 8 ni biasanya ada jerebu rentas padan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tahun ni di negara jiran kita agak lembap dan kita juga agak lembap. Jadi buat masa ni tanda-tanda tu belum ada, tapi beberapa hari lepas telah ada pembakaran terutamanya di selatan negara jiran. Jadi kita takut nanti kalau kita tak berhati-hati kita akan kena jerebu lah. Maknanya pemantauan dilakukan dari semasa ke semasa, Encik Jalan? Betul. Jadi pemakaian pelitup muka ni macam 2 in 1 lah lepas ni. Untuk jerebu dan juga untuk COVID-19 ini kan. Okey, sikitlah Puan Jalan, Encik Jalan, mungkin boleh kongsikan tentang apakah nasihat diberikan kepada penonton sekiranya mereka mengalami cuaca panas sebegini rupa, Encik Jalan. Okey, yang pertama sekali kalau boleh masa waktu antara pukul 1 sampai pukul 3 petang tu waktu peak panas ni kita elakkan dari keluar lah daripada berada di luar, especially dalam keadaan COVID ni lebih baik duduk di rumah. Yang keduanya kalau terpaksa keluar ataupun nak exercise ke bawa bekalan air. Itu penting untuk elakkan kita dehydration. Dan yang lebih penting adalah elakkan kita daripada melakukan pembakaran terbuka ataupun mencemarkan sumber air kita. Sebab musim panas ni kadang-kadang air tak cukup. Kalau kita cemarkan sumber air dan masalah semua orang tak ada air nanti. Betul. Jadi itu antara nasihat saya lah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Jalan Simon, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Jaga diri, Encik Jalan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia sedikit perkembangan mengenai perubahan cuaca. Kita kena sentiasa bersedia lah sebenarnya. Kan? Betul. Ingat apa yang diberikan nasihat oleh Encik Jalan tu, jangan melakukan pencemaran udara dan juga air itu pun kena jaga-jaga juga. Satu lagi, bila kita panas kat luar kan, kadang kita tak sabar nak masuk dalam rumah, nak buka aircon kan? Buka aircon power dingin yang kuat kan. Kadang untuk sekarang waktu pandemik ini, kalau boleh tu kita kurangkan penggunaan power dingin tu. Betul. Kita buka pintu, langsir, tingkap semua buka kan. Luas bagi pengudaraan tu segar lah. Udara keluar masuk tu cantik lah nanti. Kita nak berehat seketika selepas ini. Ini berkenaan dengan isu. Ini antara isu yang diperdebatkan juga di Parlimen semalam berkenaan dengan ubat ivermectin ini. Betul. Okey, nanti kita akan kupas lagi selanjutnya tentang perkara ini. Untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Pastinya di Malaysia hari ini, seperti mana yang dikatakan, kita nak bercakap tentang ubat ivermectin ini. Dan kalau anda lihat dari sesi sidang Dewan Rakyat semalam pun banyak juga ahli Parlimen mendebatkan tentang perkara ini. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan kenapa agaknya KKM tidak meluluskan ubat ini, walhal ubat ini katanya bolehlah kan nak merawat pesakit COVID-19. Sebab ada negara-negara yang dah pun memberikan ubat ini kepada pesakit-pesakit mereka. Contohnya di India, Pakistan, Filipina
China. Tapi India dah tarik balik tau. India tarik balik sebab bila mereka uji, mereka tak nampaklah keberkesanan itu 100% kepada pesakit-pesakit COVID-19 ini. Dan sebelum ini pun kita dah dengar bagaimana ada juga pendapat antara pakar perubatan berkenaan dengan ubat ivermectin ini. Tapi apa kata sebelum kita berbincang lanjut ni Afad berkenaan tajuk ini, kita saksikan dahulu tinjauan yang dilakukan oleh wartawan MHR iaitu Johan Ahmadi Andrew. Katanya semalam telah ke beberapa farmasi dan melihat bagaimana adakah berlakunya penjualan ivermectin ini. Kita saksikan. Pil ivermectin kini semakin laris kerana dikatakan dapat mencegah COVID-19. Walau bagaimanapun, keberkesanan ubat ini masih menjadi tanda tanya. Ivermectin ada jual tak? Tak ada. Tak ada ke habis? Tak ada jual. Oh, memang tak ada jual kat sini. Okay, thank you. Ubat ivermectin ada? Ada. Kita tak simpan. Oh, habis ke tak jual? Kita tak jual. It's not approved KKM lagi. Oh, sebab ramai cakap untuk COVID kan, tapi tak approve It's only approved in clinical but not in community setting. Oh, so mana saya nak dapat kalau nak beli? Tak dapat beli. Kerana it's not suggested for treatment of COVID. It's not proven yet. Oh, it's not proven yet. Don't start yourself with. Yes, it's memang not good because it's memang for parasite detox. It's not for human. Parasite detox? Yes, untuk kill parasite in animal. Oh, in animal. Yeah, so it's not for human. Human tak boleh makan. Because they are still under clinical research only. And KKM will tangkap orang yang simply jual ini juga. Saya baru selesai mengunjungi beberapa farmasi di sekitar Petaling Jaya ini. Rata-rata semuanya tidak menjual ubat ini dan ada yang menampal notis tentang larangan menjual ubat ini sewenang-wenangnya. Meskipun tiada di farmasi, namun ada yang cuba menjual di pasaran gelap dengan menyeludup pil ini tanpa permit. Saya baru saja mendapatkan seorang individu yang menjual ubat ini secara dalam talian. Hello. Ni penjual pil ivermectin ke? Boleh saya tahu siapa bercakap? Saya nak beli ubat tu. Boleh saya tahu tak berapa harga pil ivermectin ni? Okey, untuk pil tu sekotak ada 40 biji and harga sekotak 400. Kenapa mahal sangat Okey, sekarang ni ubat ni dia boleh rawat COVID. And then ubat ni kalau you pergi farmasi pun memang susah nak jumpa sebab tengah high demand. That's why lah harga dia macam tu sebab. Daripada perbualan sebentar tadi, saya dapati bahawa permintaan yang tinggi menyebabkan harga ubat ini melambung dan tiada kawalan harga. Persoalannya, sejauh manakah keberkesanan ubat ini dan adakah harga yang dijual berpatutan? Saya rasa ini antara laporan yang hebat juga untuk mencetuskan tanda tanya kepada kita semua kan. Maknanya sudah ada yang menjual di dalam talian tentang bagaimana adanya kita pelanggan semua dah mencari semuanya kan. Betul. Baik. Hari ini Afad, kita akan bincangkan berkenaan dengan penggunaan ubat ivermectin ini. Mungkin kita nak dengar pandangan dan juga pendapat daripada salah seorang pengamal perubatan iaitu kita ada Dr. Amir Farid Ishak di talian secara maya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Pastinya kita ni isu ni panas juga doktor ya, tapi kita nak dengar pandangan daripada doktor sendirilah berkenaan dengan ubat ivermectin ini. Pastinya persoalan di antara kami ni yang mendengar dan juga melihat tinjauan tersebut, bagaimana mungkin doktor ada pandangan tersendiri berkenaan dengan penggunaan ivermectin ini terhadap pesakit positif, kan? Bagaimana boleh merawat penyakit COVID ini dengan penggunaan ubat ini? Okey, sebenarnya pandangan saya bukan saja ivermectin ini berguna untuk merawat COVID, tapi juga berguna untuk mencegah. Sebenarnya keberkesanannya lebih kepada mencegah daripada merawat. Ini semua adalah bukan pandangan hanya datang daripada fikiran sendiri. Ini berpandu kepada kajian-kajian telah dibuat di beberapa negara. Saya sendiri pun lambat juga
membuat keputusan sama ada ivermectin ini berguna atau tidak, kerana saya menunggu bertambahnya kajian-kajian yang menunjukkan ia berkesan. Dan juga keadaan yang berlaku di Malaysia ini pada bulan Mei, kes-kes naik dengan mendadak dan kes-kes kematian pun naik mendadak. Jadi saya membuat keputusan buat masa itu dia punya benefit outweigh dia punya risk. Maknanya kebaikannya lebih daripada risikonya. Yang penting sekali apabila nak buat keputusan ialah adakah ubat ivermectin ini selamat. Jadi bila saya baca kajian saintifik pada tahun 2002 lagi telah ada keluar kajian saintifik yang mengatakan ivermectin selamat digunakan dan dos sehingga 10 kali ganda yang disyorkan oleh FDA tidak memudaratkan sistem saraf atau mana-mana organ lain. Tapi doktor, orang yang bila dengar macam ubat ni antiparasit untuk haiwan, tapi bila manusia pakai, itu yang akan adanya pandangan begitu, yang takut selamat itu siapa kurang fakta, kurang information memikirkan ini adalah ubat untuk binatang saja. Dia memang mula-mula dia bukan antibiotik, dia antihelmintik asalnya, yang untuk antiparasitik dan pada mulanya memang digunakan untuk binatang. Kemudian hanya 2-3 tahun kemudian didapati untuk berguna untuk manusia. Jadi untuk manusia pun sudah hampir 4 bilion dos telah digunakan untuk manusia. Jadi ini bukan hanya ubat untuk binatang, ini adalah ubat untuk binatang dan haiwan. Kita tahu bahawa ubat ivermectin ini digunakan untuk merawat apa jenis parasite ataupun infestation. Itu kutu lah sebenarnya kan, untuk dia daripada cacing, kutu dan scabies kudis buta. Itulah, jadi bagaimana ubat ini pun boleh juga untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 itu. Bagaimana ke ujian kliniknya tu bagaimana? So sebelum ni sudah banyak kajian menunjukkan dia mampu membunuh atau mencegah virus-virus daripada membiaklah kita katakan untuk replikasi. So termasuk dengue dan 4-5 jenis virus lagi. Jadi secara logiknya setelah COVID menular, jadi saintis di Australia telah menguji dan mendapati di dalam magma ivermectin mampu mencegah COVID daripada membiak. Ada juga saintis doktor-doktor di sini mengatakan tetapi dos yang digunakan di magma itu terlalu tinggi dan menjadi toksik kepada manusia kalau guna dos itu. Maknanya mereka tidak cukup membaca jurnal. Hal ini telah dikomen oleh sekumpulan saintis di Jepun yang termasuk discoverer sendiri yang mula-mula menemui ivermectin ni, iaitu Dr. Omura kan. So dia sendiri dengan timnya dia telah keluarkan kenyataan apa berlaku di magma tidak semestinya sama berlaku di dalam badan. Dan kajian yang telah dilakukan di Australia itu hanyalah menunjukkan ivermectin mampu membunuh COVID, tetapi kita tak boleh guna yang guna di magma itu sebagai panduan. Tidak boleh. Alright, so dan saintis Jepun ni dia Nobel laureate memenangi hadiah Nobel. Yang doktor-doktor lain tak cukup baca jurnal ni siapa? Jadi antara dua saya lebih percaya kepada penemu ubat ini dan Nobel laureate daripada doktor-doktor dan saintis yang tak cukup baca jurnal ni. Baik. Pastinya bila kata perlunya ada ujian klinikal sehingga September ni kan, sebab macam tadi Dr. Amir cakap, mungkin
sebab kita sebagai yang tak pakar berkenaan perubatan ni, kita bila ada kata ini antiparasit untuk haiwan dan semua tu kan, kita tak tahu, tak ada ilmu tu lagi, pastinya akan memberi satu pandangan yang macam selamat ke dan sebagainya. Sejauh mana keberkesanannya, itu benda tu belum dapat lagi dilihat oleh kita lah kan di sini. Tapi pastinya pakar-pakar perubatan yang melihat ujian klinikal dan juga kajian saintifik di negara-negara yang telah menggunakannya, pastinya ada pandangan yang tertentu. Betul. Mungkin doktor boleh respon, ada negara-negara yang boleh. Okey, macam ni. Bila berkaitan dengan kegunaan ubat ni, memang dua perkara yang mustahak adalah keselamatan dan efikasi atau keberkesanan. Dari segi keselamatan saya dah sebut. Yang pertamanya dari kajian hampir 20 tahun dulu lagi dah mengatakan selamat hingga 10 kali dos, 10 kali ganda dos. Pada Januari tahun ini, DG ataupun KP sendiri mengeluarkan kenyataan di dalam Facebooknya yang mengatakan ivermectin adalah selamat, mudah didapati, dan dan selamat. Murah, senang didapati dan selamat. Jadi bermaksud, walaupun dia kata, tetapi di Malaysia hanya yang untuk haiwan saja yang didaftarkan. Okey, tadi dari segi keberkesanan, doktor di antara doktor pun sudah tidak setuju sama ada berkesan atau tidak, walaupun kajian sudah banyak, tetapi kajian-kajiannya tidak melibatkan ramai orang. Meta-analisis atau gabungan semua kajian yang dibuat pun melibatkan kurang daripada 5,000 orang. Dari segi medikal itu masih tak cukup. Tak cukup. Tapi ini kes luar biasa sekarang ni, keadaan luar biasa. Orang tengah-tengah mati. Nak tunggu 10,000, nak tunggu 20,000 kajian. Sedangkan berpuluh-puluh ribu mati. Jadi itulah dia. Kita akui dari segi keberkesanannya boleh dipertikai. Tapi dari segi keselamatan, jangan cuba nak menakut-nakutkan orang. Keadaan sekarang genting, is emergency. Sedangkan saya bukan anti-vaxxer, saya pun sudah suntik. Tetapi bandingkan dengan vaksin, kosong, zero information dari segi keselamatan masa depan, long term, zero information. Keselamatan short term sekarang ni, satu dunia sudah lebih 50,000 orang mati kerana vaksin, bukan sebab kerana COVID. Tapi diluluskan juga. Sedangkan ivermectin 40 tahun kegunaan, hampir 40 tahun kegunaan, hampir 4 bilion kegunaan, baru 20 orang mati. Baik. Ini termasuk yang cuba nak bunuh diri dengan ivermectin. Baik. Jadi double standard. Baik, Dr. Amin. Baik, kita dah mendengar pandangan, itu pandangan Dr. Amin sendiri. Pastinya setiap ada pandangannya. Baik, ini masih lagi diperdebatkan isu ini dan kita nanti akan nantikan bagaimana seperti mana KKM katakan keputusannya akan diambil ataupun disuarakan pada September nanti. Dr. Amin, terima kasih banyak-banyak di atas sudi bersama kami berkongsi pandangan. Betul. Okey, dan itu adalah pandangan peribadi Dr. Amir kan. Jadi ialah ubat ini dikeluarkan daripada WHO sendiri sebenarnya, FDA dan juga KKM harus melihat juga kan keberkesanannya itu daripada pandangan ramai pihak sebenarnya. Dan ini kita nak lihat apakah kata doktor daripada KKM tersebut tentang ubat ini. Jom kita saksikan. Seperti yang semua sudah maklum, semua produk ubat-ubatan di Malaysia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan terlebih dahulu sebelum ianya dipasarkan kepada kepengguna, termasuklah produk-produk yang dibuat di luar negara. Sebelum didaftarkan, produk-produk ini akan diuji dan dinilai bagi memastikan ianya selamat, berkesan dan berkualiti. Setiap ubat yang berdaftar mempunyai indikasi tertentu yang telah dibuktikan secara klinikal di mana ianya selamat dan berkesan untuk digunakan. Penggunaan off-label bermaksud
Penggunaan suatu ubat tidak mengikut indikasi atau tujuan asal pendaftaran dengan mana-mana badan atau agensi regulatory sama ada di Malaysia ataupun luar negara. Di Malaysia, sehingga kini ivermectin hanya didaftarkan sebagai antiparasit untuk kegunaan haiwan sahaja. Ivermectin tidak didaftarkan untuk kegunaan manusia ataupun indikasi untuk rawatan jangkitan COVID-19. Kebenaran penggunaan ivermectin secara off-label pada masa kini adalah hanya untuk pesakit dalam kajian klinikal seperti mana yang disarankan oleh World Health Organization ataupun WHO. Ini adalah kerana pesakit yang mendapat rawatan ivermectin memerlukan pemantauan rapi oleh pakar perubatan. Memandangkan ubat ini tidak berdaftar dan hanya digunakan dalam kajian klinikal, permohonan bagi membawa masuk ubat ini perlu melalui bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA. Ivermectin ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan parasit tropikal seperti onchocerciasis dan strongyloidosis. Di Malaysia, sebanyak 31 produk ivermectin telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan untuk kegunaan haiwan seperti dalam rawatan jangkitan parasit atau lebih dikenali sebagai jangkitan cacing. Ivermectin ini sebenarnya dikategorikan sebagai racun kumpulan B di bawah Akta Racun 1952 dan peraturan-peraturannya serta Akta Jualan Dadah 1952 dan peraturan-peraturan dadah, kawalan dadah dan kosmetik pada 1984 yang melibatkan keperluan perlesenan serta keperluan pendaftaran. Sehubungan dengan itu, semua pengimportan, penjualan, pembekalan dan pengedaran ivermectin perlu mematuhi perundangan undang-undang yang ada di dalam negara. Mereka yang memiliki dan menjual ubat tidak berdaftar ini adalah menyalahi undang-undang dan boleh dikenakan tindakan. Program Perkhidmatan Farmasi melalui bahagian penguatkuasaan farmasi sentiasa memantau pengiklanan dan penjualan ubat-ubatan di pelbagai media bagi memastikan maklumat yang sampai kepada pengguna adalah tepat dan tidak mengelirukan. Sebagai maklumat, mulai Januari hingga 27 Julai 2021, bahagian penguatkuasa farmasi telah menerima 33 aduan berkaitan penjualan ivermectin dan sedang mengambil tindakan. Selain itu, bahagian penguatkuasa farmasi juga telah membuat serbuan sebanyak 21 serbuan sepanjang tahun 2020 hingga 27 Julai 2021. Ini melibatkan kes keluaran ivermectin yang mana jumlah rampasan melebihi RM12,000. Sehubungan dengan itu, orang awam dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan penjualan ivermectin yang berkuasa sebagai rawatan atau pencegahan COVID-19. Walaupun kini terdapat pelbagai produk yang mengandungi ivermectin di pasaran, ianya dikuatiri produk ini dijual dan dibawa masuk ke Malaysia secara tidak sah dan berkemungkinan merupakan produk palsu yang boleh memudaratkan pengguna seperti pening, alahan, muntah, sawan, koma, malah ianya boleh membawa kepada maut. Baik, secara jelas hari ini kita melihat dua pandangan yang berbeza. Kan? Masih lagi diperdebatkan. Apa yang pentingnya sekarang ni, kita mengharapkan, rakyat mengharapkan ada satu jalan penyelesaian, satu hati mencari jalan penyelesaian untuk satunya pastinya untuk menyelamatkan nyawa. Mana yang terbaik? Kalau kata KM kata masih lagi menantikan ujian klinikal sehingga September nanti. Baik, kita tunggu kan, sebab ini berkaitan dengan nyawa juga. Jadi pastinya setiap individu, setiap pihak ada pandangan tersendiri. Betul. Tapi saya pujilah ada di antara formasi-formasi yang tidak menjual sama sekali. Mereka dulu mungkin ada jual, tapi bila KKM menggiatkan usaha memantau ubat ini, mereka dah tarik balik apa semua kan. Jadi itu bagus juga. Dan yang tak bagusnya ada pasaran gelap pula yang menjual ivermectin ini. Pasaran gelap ni bahaya sebab takut yang palsu. Betul, takut palsu sebab anda bayangkan kalau kita terlebih dos ni, saya terbaca dekat sini ianya boleh melihat boleh menjadikan kita lebih kepada alahan yang lebih, pening kepala yang teruk, sawan, koma dan terus boleh menyebabkan kematian kalau kita tidak kawal. Sebab itulah pentingnya kalau ada doktor-doktor yang pakar
yang boleh menyarankan ubat ini. Kita tak boleh simply beli dengan pasaran gelap sahaja. Dan terima kasih kepada ada 200 pesakit yang menjalani ujian klinikal yang menyertai ujian ini dan juga di 18 hospital yang sekarang ini berada kan. Jadi kita kena tunggu keputusannya September nanti bakal diumumkan sama ada ubat ini boleh digunakan ataupun tidak. Baik, panas. Saya baru ni dah masuk banyak mesej ni. Baik, kita tinggalkan berkenaan dengan ini. Kita sama-sama nantikan, kita berdoa lah sebenarnya. Sekarang kita pun tahu keadaan sekarang sangat terdesak kan berkenaan dengan COVID-19 ini. Apa kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan ini dia hashtag Kita Malaysia SME Campaign. Jadi buat usahawan PKS Media Prima Omnia ingin membantu anda. Jadi bersama kami kita kembangkan jenama produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Yes, dan anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal Media Prima termasuk TV, radio, surat khabar, digital dan e-dagang Wow Shop. Okey, dan anda bakal berpeluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta untuk 20 peserta terawal sahaja. Dan hubungi kami di kitamalaysia@mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini. Jadi ini pastinya ini tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditentukan. Sama-sama lah saat ni kan. Betul. Kadang-kadang kita nak menjana pun banyak juga kekangan dan sebagainya. Tapi mungkin ini pergi dulu dengar apa yang akan diberikan. Pastinya ini akan memberi juga keuntungan kepada kalian. Okey, jom kita saksikan dulu promo untuk hashtag Kita Malaysia SME Campaign. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Actors ni diorang sebenarnya fans tau. Ini je lah kerja korang. Buat diorang insecure, lepas tu jual produk-produk ni kat diorang. Siti nak cadangkan abang lah. Pergi beli baju-baju yang cantik. Standby. Awak kena buat photoshoot untuk saya. Apa bayaran dia? Lunch dengan saya. Kau baru kenal dia, Tanta, dia nak ambil kesempatan dengan kau. Awak, saya terjatuh lah awak. Awak boleh tak naik atas? I will give you the next. Si TikTok setiap Isnin hingga Khamis 10 malam di TV3. Wow. Wah, itu dia si TikTok. Pagi tadi kita dah berTikTok dengan antara pelakonnya. Kita tadi ada Syah Elena, lepas tu Nadia Akilah. Dan nanti kita nak bersama dengan mereka juga sekarang. Tambah seorang lagi pelakon. Dia punya hero lah. Hero. Kita akan bersama juga dengan Nizam Zaidi. Okey, kita teruslah saja nak bersama dengan ketiga-tiga ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sabar menanti Okey. Tadi kita nampak sikit sedutan berkenaan dengan si TikTok. Katanya ini slot Samarinda dah bermula pada 22 Julai. Dan masih lagi ditayangkan sekarang ni. Kita nak tanyalah Syah. Jadi bila berlakon dalam cerita ni kan kena obses, Siti yang obses dengan TikTok. Jadi bagaimana? Ceritalah sikit watak yang dipegang kan dengan cerita ni. Okey, bagi Syah untuk bawa watak sebagai Siti ni tak susah sebab in real life pun Syah memang jenis memang suka ber-TikTok. Memang jenis kat mana-mana berhenti kejap lah kita ambil TikTok kejap. Jadi macam benda tu dah dibawa daripada dalam diri sendiri jadi bawa karakter sebagai Siti. Obses TikTok lah ni. Memang obses TikTok. Sebelum menerima tawaran untuk membintangi drama ini, adakah Syah memang salah seorang daripada mereka yang gemar sangat main TikTok? Disebabkan Syah ni memang suka sangat TikTok, okey, baru dah dapat offer jadi pelakon utama drama ni. Macam tu ke? Kebetulan sebab kan memang selalu kat rumah kalau ada pesan buat TikTok. Okey.
Okay, ini sebahagian daripada ni lah. Syah punya akaun TikToknya. Baik, Nadia sendiri bagaimana? Mungkin Nadia boleh berkongsi juga dengan kami berkenaan peranan dan juga bila dapat tawaran berlakon cerita ni kan. Bagaimana kerjasama yang diberikan antara pelakon-pelakon? Nadia mute kot. Tak dengar mic. Cuba. Sorry. Okay. Ini adalah ini produksi pertama lepas I bercuti maternity. So bila saya selalu cakap yang actually team ni best. It's fresh team, cerita dia pun fresh dan pelakon-pelakon pun best. Jadi kita saling bekerjasama dekat set. So alhamdulillah I had fun. Tapi Nadia tak ada TikTok. Tak ada. Oh no. Kenapa? Okey, dah terjawab dah sudah. Sesiapa yang nak membintangi drama ni tak semestinya ada akaun TikTok. Kan? Ya kan kena wajib ada TikTok. Watak I tak perlu ada TikTok. I lecturer. So lepas. Okey, Nizam pula. Okey, Nizam boleh ceritakan tentang peranan Nizam sendiri dalam drama ini. Dan selain daripada unsur komedi yang boleh kita ketengahkan, apa lagi yang Nizam boleh lihat dalam drama si TikTok ini, Nizam? Ada mesej kot kepada mereka yang content-content ada mesej sebenarnya. Kalau kita pandang sudut positif, kita akan dapat positif, insyaAllah. Bagi Nizam, untuk cabaran Nizam dalam watak cerita ni, dia semua watak mencabar sebenarnya. Tapi Nizam ni bersyukur sebab dalam cerita ni ramai cast yang sangat bantu. Director, daripada producer sampailah kru. Sangat-sangat baik. Jadi kita dekat set, kita have fun, and then kita orang deliver, kita orang punya persembahan tu, macam kita orang suka lah, fun. Sebab ini pun memang komedi kan? Kekeluargaan kan? Komedi, ya. Jadi macam mana bila tawaran berlakon ni yang menyentuh berkenaan dengan komedi ni, sebab tak semua orang boleh berlakon dalam drama komedi. Bila dapat tawaran tu macam mana Nizam? Okay, first of all, Nizam berbincang dengan producer dan director. Komedi, Nizam, dia cakap dia tak nak yang slapstick. Dia tak nak yang macam komikal kan. Dia just, okay, like that, I don't know how that kita just through character. Why? Maksudnya, kita tak overdo, just by scene. Kita macam, okay, why not? Kita boleh, tak ada masalah. Syah, nak tanya Syah lah. Syah, saya dah tengok dah drama ni beberapa episod lah. Hari malam ni tak silap saya episod keempat tak silap saya. Syah punya watak saya pujilah peranan dia. Pandai dia macam tak. Dia punya watak tu menjadilah gadis TikTok itu kan. Syah, nak tanyalah sebab dia punya intonasi deliver dialog yang dilontarkan itu, adakah secara peribadinya Syah memang nak alunan tone tu ataupun gaya bercakap tu macam tu, ataupun director yang menyuruh okey Syah kena cakap macam ni, lenggoknya kena macam ni, macam tu. Macam mana Syah? Personally macam in real life Syah memang tak cakap macam tu lah sebab jadi intonasi tu Syah berbincang masa script reading dengan director. Jadi sebelum masuk set tu kita ada well preparation, kita ada class acting, kita ada grouping, kita ada script reading semua. Jadi tengah script reading tu lah tanya dekat director, tak kalau nak jadikan karakter ni macam sangat innocent, macam bila orang penting terus benda-benda je ni, kena marah pun okey je. Maknanya ada perkongsian idea jugalah kan? Betul. Nadia, okey, bila kata Nadia sebagai lecturer, lepas tu Nadia tak perlu pun ada TikTok dan sebagainya. Mungkin Nadia sendiri ada pandangan berkenaan dengan cerita si TikTok ni. Mesej yang sebenarnya bila dah berlaku, rupanya cerita ni mesej yang penting ingin disampaikan lah. Bagi Nadia, pandangan Nadia sendiri. Sebenarnya saya ingat kita pernah ada masa first script reading ni, kita ada perbincangan ni dengan director dan semua orang. Kita nak menceritakan betapa zaman sekarang social media adalah segala-galanya. Untuk setengah kategori lifestyle. Jadi Siti ni
Okey, mungkin cerita si TikTok ni kita exaggerate sikit untuk hiburan. Tapi wujud watak-watak yang hidup mati semua kerana media sosial. Tetapi how we make do of it, macam mana kita ni, itu adalah terpulang pada kita. Jadi dekat itulah journey si TikTok ni. Menariklah sebenarnya. Betul. Macam Nizam sendiri, kenapa agaknya kita harus menyaksikan drama ini? Kalau yang mana kita yang tak ada promo sikit lah. Kita yang tak ada TikTok ni pun sebenarnya boleh nak tengok drama ni. Silakan Nizam. Kalau korang nak tengok Acong Cucai buat TikTok, Nizam Zaidi. Ya, man. Sebab nama dah kelakar kan. Korang ni yang buat TikTok, korang kena tengoklah cerita ni. Yeah. And then komedi yang bagi Nizam boleh orang muda enjoy, orang senior yang tak suka orang tua orang senior. And guys, disebabkan cerita ni juga Nizam ada TikTok sound. Ya. Syabla. Okey. Syabla. Syabla macam fun, shooting dengan semua orang sebab semua orang lagi good energy, positive energy dekat set. Sangat enjoy, have fun lah. Shooting ni team antara yang best. And si TikTok sangat-sangat mungkin lah, memang boleh menghiburkan hati-hati orang. Tengah-tengah ini orang-orang yang stress sebab kerja, tak boleh nak keluar. Si TikTok sebab dia memang menghiburkan hati semua orang. Betul. Kita ramai duduk kat rumah kan. Tengoklah drama ni boleh bergelak sisi keluarga kan semua. Okey, baik. Terima kasih ketiga-tiganya. Terima kasih Syah, terima kasih Nizam. Terima kasih Nadia. All the best. Jangan lupa juga penonton, peminat Syah, Nadia dan juga Nizam ni saksikan Stok Samarinda di TikTok setiap hari Isnin hingga Khamis. Pukul 10 malam di TV3. Okey, dalam drama ni saya lihat ada satu awak betul lah tengok ni. Ke baru semalam tengok ni sebab Syah ni. Tak, saya tengok. Tak ada hal weh, joget sampai letih. Rupa lu gerek se, boleh ajak ngeteh? Takut. Dalam drama ni. Okey. Balas balik? Balas ni. Takut. Saya tak pernah tengok Fadli sisi ni. Ini dia macam ni. Okey, kita lihat apa yang ni dipaparkan di akhbar. Kita nak kongsi dekat akhbar juga. Tapi kita kongsi dulu kot. Statistik dulu kot. Boleh. Statistik COVID-19 setakat semalam kan. Sehari sebelum tu 17,000. Lepas tu turun sikit lah. Ini 16,117 kes baru yang dicatatkan. Dan pastinya kalau kita kuning, merah tu akan kita beri perhatian kes kematian dicatatkan 207 kes setakat semalam. Betul. Dan kalau ini dia pecahan statistik jumlah yang mengikut negeri-negeri, jadi negeri Selangor masih lagi tertinggi. Dan ini dia yang kita dapat saksikan. Senarai ringkasanlah kes kematian baharu. Berlaku penurunan sikitlah kan. Kalau kemarin kita mencatatkan tinggi sangat kan, lebih daripada 200 kes. Jadi kita ucapkan salam takziah kepada mereka yang meninggalkan kita. Dan ini dia kes baharu mengikut kategori. Tapi inilah sedikit kita boleh gambarkan dekat sini peratusan untuk kategori 1 tu lebih tinggi berbanding kes-kes yang teruk ataupun kategori yang berada di tahap 5 itu. 3, 4 dan juga 5. Betul. Kita mendoakanlah agar sebab sehingga hari ini kan kita melihat bagaimana keadaan semakin mendesak, keadaan semakin memberi tekanan hebat kepada bukan sahaja kita yang berada di rumah tetapi pastinya di hospital, pusat-pusat kuarantin semasa yang menerima saban hari setiap hari. Betul. Menerima pesakit dengan kadar yang tinggi. Itu yang kita tidak mahukan kan perkara ini. Terima kasih kepada ramai juga yang membantu. Contohnya PITM sendiri pun kan yang dah pun membuat pelbagai bantuan diberikan kepada pesakit-pesakit COVID-19 ini dan juga semua pihak lah sebenarnya. Kita harus bergaduh bahu. Kita masih lagi belum menang. Banyak lagi sebenarnya yang harus kita tempuhi. Sebab setiap hari Faria ada saja berita-berita baru, varian-varian baru yang mungkin kita boleh kongsikan kepada anda. Baik. Jom. Kita di berita harian Kita berita harian di muka hadapan Afad. Ini labuan yang pertama capai imuniti kelompok
Tahniah diucapkan kepada Labuan. Jadi ini sedikit gambar yang dipaparkan anggota Paramedik Angkatan Tentera Malaysia ATM. Nampaknya masa ni tengah buka kemah Deployed Rapid Assembly Shelter. Dan mereka sedang memindahkan peralatan perubatan. Inilah apabila kata Labuan dah cukup. Pastinya semua 100% immunity kelompok ni dah ni selesai. Jadi alhamdulillah. Ramai yang tanya, berapakah penduduk Labuan? 68,500 penduduk. Tapi yang dah pun mencapai immunity kelompok dekat sana 54,800. Kayaknya dah capai dah capai lah. Kita harapkan Labuan boleh jadi projek rintis sektor pelancongan nantilah insya-Allah. Okay. Dan kita berharapkan jugalah siapa tak nak kan. Pastinya bila dah ada immunity kelompok di setiap negeri kan. Kita menantikan saat itulah. Kita menantikan saat itu sebenarnya sekarang ni. Vaksinasi. Jadi kepada mereka, tolonglah daftar. Jangan ragu-ragu untuk mendaftar diri anda mendapatkan vaksinasi. Sebab masih ada lagi. Yang belum. Rasa macam satu kerugian lah kalau kita tak melengkapkan 2 dos vaksin ni. Sebab mungkin kita akan diberikan sedikit kelonggaran. Okey. Jom kita nak lihat apa lagi yang dipaparkan di mana? Metro. Okey. Di harian Metro, ini satu berita yang saya rasa macam sedih jugalah. Kan? Awak tengok ni, Faria. Awet RM3.99 ni. Ni paparan di Harian Metro muka depan ni. Sangat menyedihkan di mana remaja lelong diri guna aplikasi untuk cari pasangan. Nilai harga wanita. Dia bida diri. Membida. Ya, RM3.99 sebab buat apa? Sebab mereka nak cari pasangan. Jadi pasangan dekat aplikasi ini. Jadi antara remaja ini berusia 13 hingga 17 tahun dikuatiri menjurus kepada masalah lebih parah termasuk jenayah seksual. Itu kita risau takut kan. Umur berapa tadi? 13 hingga 17. Kan. Adik-adik kita ni harus diberikan pendedahan. Saya rasa kalau remaja macam ni, saya rasa keluarga lah. Saya rasa mungkin ada masalah sekarang ni sebab kita berada dalam keadaan yang sekarang ni Taufan. Pandemik COVID-19 ni maknanya mereka tak boleh ke sekolah, kan, tak ada aktiviti bersama dengan rakan-rakan di luar. Jadi pastinya tumpuan tu diberikan kepada laman sosial. Ini yang bila timbulnya laman sosial yang tak apa-apa ni. Ini yang mereka ingin mencuba macam dengar tak ada ni. Itulah yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Sebab kita tahu remaja-remaja ni kan memang ada sifat ingin tahu yang tinggi. Betul tak? Jadi ini bahaya. Sebab tu kata masalah sosial juga harus beri tumpuan ketika kita berada dalam pandemik COVID-19 ni. Kebanyakan kes rogol bermula daripada cerita-cerita macam ni lah. Kenal dekat aplikasi, mereka mula berchatting, lepas tu mereka dah pun cerita-cerita lah apa-apa kan, mesej-mesej dan sebagainya. Kadang ada mungkinlah remaja perempuan ni mungkinlah kan mereka ni tak ada niat langsung pun nak berbuat perkara-perkara tak elok bersama pasangan. Tapi apabila pasangan itu dah berjumpa dan sebagainya, kita tak tahu jadi macam mana. Jadi untuk mengelakkan perkara ini terjadi, jangan bermula daripada awal. Jangan kita download aplikasi itu, jangan kita mula chatting dan sebagainya. Kan? Sebab kita takut benda ni berlanjutan dan terus jadi kes rogol. Dah jadi kes rogol, satu cerita lagi. Dah melibatkan orang lain pula, keluarga semua kan. Jadi kalau tak nak malukan keluarga, janganlah kita download aplikasi-aplikasi yang bukan-bukan ni. Adik-adik semua 13 hingga 17 tahun. Itu tempoh yang cabar tu untuk pembangunan budak-budak ni kan. Okey, itu dia Harian Metro, berita harian. Tadi berita harian tertinggal lah nak cakap pasal sukan ni. Semalam pastinya kita turut memberi sokongan padu kepada Malaysia kan untuk sukan Olimpik 2020 di Tokyo. Ini di berita harian mungkin tiada tua. Jadi pastinya awak tengok tak ni? Tengok loh. Penerjun negara Pandalela Rinong mengakui sudah melakukan yang terbaik. Pastinya setiap atlet yang ke sana memberikan yang terbaik sebab mereka adalah membawa nama negara. Jadi ketika gandingannya bersama dengan Leong Moon Yi hanya mampu menamatkan cara terjun platform 10 meter seirama wanita di kedudukan ke-8 dan terakhir di Tokyo semalam. Awal-awal terjunannya menunjukkan terjunan yang cantik kan. Tapi yalah sebab dia ada beberapa kali terjunan kan. Jadi mungkinlah sedikit sebanyak mengganggu prestasi sikitlah kan waktu terjunan ke berapa tu. Tak ingat saya. Tapi adalah beberapa terjunan tu cantik. Tapi ada terjunan tu yang macam kurang meyakinkan juga. Tapi sebab betul lah apa yang dikatakan, sebab kita nak bersaing di peringkat global. Olimpik ni bukan jago kampung Asia Tenggara kan, ini Olimpik ni. Tapi kedua-dua mereka dah pun memberikan persembahan yang terbaik. Dan hari ini Faria berlangsung ada lagi beberapa perlawanan. Contohnya macam badminton, pelayaran badminton kita harus beri tumpuan juga sebab kita pun dah tersingkir untuk acara bergu campuran kan. Hari ini tumpuan diberikan kepada perseorangan lelaki dan juga perseorangan wanita. Lizijah, come on Lizijah. InsyaAllah hari ini. Kawan.
Okey, kita cerita pasal ni tadi COVID kan. Ada artis kita yang dah pun terjangkiti COVID-19. Sedih satu keluarga. Syuib dan juga Siti Sarah. Kan, katanya mula-mula pembantu rumahnya yang demam, positif. Lepas tu baru perasan anak-anak pula dah mula demam. Jadi buat swab di rumah dan keputusannya telah diperolehi dengan duka citanya mereka disahkan satu keluarga positif COVID-19. Tapi itulah dia dah ketentuan kan. Kalau kita memang tak nak, Fariah sendiri pun memang tak nak pun semua. Fariah sendiri pun duk cakap-cakap pasal COVID-19. Jadi Fariah pun sendiri dah rasa kan. Jadi apa yang kita risaukan sekarang adalah bila kita dah terjangkiti tu, kesan jangka masa panjang tu kan. Ya, betul. Macam Fariah pun ada rasa sedap betul. juga. Dia bersenang cakap senang dijangkiti dan susah untuk baik. Susah untuk baik itu maksudnya walaupun kita dah potong gelang, tapi selepas tu kita bukan lagi orang yang dulu sebelum ni. Kesihatan kita bukan lagi macam tu. Baik, jagalah kesihatan anda, jaga sekeliling, jaga apa yang perlu jaga, SOP dan sebagainya. InsyaAllah kita masih besar. Tahu kita memang dah kesabaran kita dah sampai takat ni kan. Tapi insyaAllah kita doakan moga ada jalan penyelesaian terbaik untuk semua. Baik. Dah sampai ke hujung. Dah sampai ke hujungnya. Besok kita nak bercakap tentang pengusaha sampah. Kita jangan ingat bahawa pekerjaan-pekerjaan itu tidak popular kan, sampah kan, tapi kita harus melihat dari sudut positif sebab tatkala pandemik ini apa-apa sahaja yang boleh buat duit kita kena buat. Kita jangan malu, betul. Jangan segan kan. Kita harus berikan sokonganlah kepada mereka yang sanggup untuk bekerja sebegini rupa. Okeylah sebab kerja yang halal kan, bukannya kita buat kerja yang tidak dapatkan redha dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Tatkala pandemik ni Fariah, betul kan? Kena buat apa je kerja selagi halal. Alhamdulillah. Betul. Baik. Jaga diri. Kita jumpa lagi esok di MHI. Okey. Baik. Terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa untuk anda yang mana rasa macam lemau kan, boleh buat aplikasi TikTok joget-joget semua. Tapi dalam masa sama juga. Kita tahu orang cakap apa? TikTok kena semayang, kena baca Quran juga dalam masa sama. Ya Allah. Kita kena nasihatkan juga. Dalam masa sama kita kena beristiqamah juga. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Baik. Okey. Jumpa lagi esok di MHI. Bye. And winning this war starts in our own homes and with our families. We can stop the virus from spreading by staying at home and maintaining physical distance. Stay strong, stay healthy. Inshallah, we will succeed. Remember, after the rain comes the sun, and better days will be here again, inshallah. Let's stay at home. Tolong jaga kita sama kita. Please do it bold, this frontliner. Kalau tak ada apa, tolong jangan keluar. Kalau kau rasa muda, tolong jaga yang tua. After the darkness come the dawn, right? After the rain will come the sunrise. Let us together stay the course. Together we make it right. So kau jagaku, aku jagamu. Jaga dengan tetap di rumah. Aku percaya kita akan mampu hadapi ini sekali lagi. After the darkness, here come the dawn. After the rain will come the sun. Let us together stay the course. Together we can make it right. Surely we can get through this all over again. Government can't even do this alone. Kalau kita semua patuhi aturan, niscayalah pandemik akan kita kalahkan. After the darkness come the dawn, right? After the rain will come the sunrise.